Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Nur Amali binti Muhammad Sukri, matrik 055064. InsyaAllah saya akan membentangkan sedikit mengenai satu rencana yang telah saya petik daripada Harian Metro dan kaitan rencana tersebut dengan ilmu mantik hadis. Rencana yang telah saya pilih daripada Harian Metro yang bertarikh 31 Ogos 2021 yang bertajuk Usaha Ambil Mudah Bab Haid, Nifas dan Istihadah. Seperti yang kita tahu, wanita ini ada banyak keistimewaan dia yang tersendiri, dan antara keistimewaan dia adalah datangnya haid. Rencana ini telah ditulis untuk menyandarkan orang awam, khususnya para wanita, supaya tidak mengambil mudah atau memandang enteng kepada masalah bab darah wanita ini. Dibincangkan di dalam rencana ini adalah asal-usul keluarnya darah haid, permulaan keluarnya darah haid, yang mana terdapat perselisihan di dalam kalangan fuqaha yang mengatakan asal datangnya haid adalah daripada wanita Bani Israel, dan ada juga yang mengatakan ini datang daripada Sayyidina Hawa ketika keluar dari syurga. Adapun Imam Bukhari memberi pandangan bahawa kedatangan darah haid telah ditetapkan oleh Allah pada awal penciptaan wanita, yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang ditentukan oleh Allah ke atas perempuan di dalam kalangan anak Adam, iaitu haid. Adapun fuqaha telah membuat kesimpulan mengenai darah yang keluar daripada faraj wanita, yang mana darah yang keluar dari faraj wanita ada 3 jenis, iaitu darah haid, nifas dan istihadah. Dan ketiga-tiga jenis darah ini berkait dengan hukum syarak dan telah ditetapkan waktu datangnya ketiga-tiga jenis darah ini. Kebanyakan wanita di luar sana telah memandang remeh mengenai bab darah wanita ini, dan mereka menganggap bahawa mereka sudah memahami dan mempelajari bab darah wanita ini, sedangkan pada hakikatnya mereka belum lagi mempelajari dengan sepenuhnya mengenai bab darah wanita ini, dan masih banyak kesilapan yang terjadi pada kaum wanita khususnya. Pengajian fiqh juga amatlah dituntut kepada kaum wanita terutamanya, dan tidak dilupakan kepada kaum Adam untuk mempelajari fiqh wanita supaya kaum Adam boleh membimbing isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak. Kenyataan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami bahawa kaedah dalam masalah fiqh darah wanita seperti sekurang-kurangnya tempoh haid, sebanyak-banyak tempoh haid, sekurang-kurangnya tempoh suci dan sebagainya, semuanya adalah berkaitan dengan istiqra', berkait rapat dengan istiqra', dan sekiranya bercanggah jadual keluarnya wanita itu istiqra' atau kajian Imam Syafi'i, maka hukum akan diambil berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab muktabar. Seterusnya, kaitan rencana ini dengan ilmu mantik hadis. Di dalam rencana yang telah saya petik ini terdapat kaitan dengan ilmu mantik hadis, yang mana rencana yang telah saya petik ini berkait rapat dengan kaedah istiqra' yang digunakan di dalam tempoh pengiraan waktu haid. Kaedah istiqra' yang digunakan dalam rencana ini adalah menggunakan kaedah istiqra' nakis, yang mana istiqra' nakis adalah kajian atau pemerhatian yang dilakukan bukan kepada semua juzuk-juzuk, tetapi kesimpulannya merangkumi keseluruhan, kesimpulan yang umum. Adapun istiqra' tam adalah kajian atau pemerhatian yang dilakukan kepada semua juzuk-juzuk. Kaedah istiqra' nakis yang digunakan di dalam rencana ini adalah kaedah pemerhatian yang dilakukan kepada sebahagian wanita mengenai tempoh sekurang-kurang haid, kebiasaan haid dan selama-lama haid. Setelah dilakukan pemerhatian kepada sebahagian wanita, maka boleh dibuat kesimpulan umum bahawa tempoh sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Adapun tempoh kebiasaannya datang haid adalah 7 hari 7 malam, dan selama-lama haid adalah 15 hari 15 malam. Dan jika
tempoh datangnya haid itu melebihi daripada had selama-lama haid, iaitu 15 hari 15 malam, maka ia bukan lagi dikira darah haid, tetapi ia dikira sebagai darah istihadah ataupun darah penyakit. Di dalam rencana ini juga turut dinyatakan mengenai pentingnya kita sebagai seorang wanita khususnya dan sebagai orang awam amnya untuk kita mempelajari bab darah wanita ini, kerana bab darah wanita ini cukup penting kerana ia akan menjejaskan kepada memberi kesan kepada ibadah kita seharian. Isu yang telah dinyatakan di dalam rencana ini cukup memberi manfaat dan memberi kesan kepada kita dan kepada orang awam di luar sana, khususnya para wanita, untuk tidak mengambil mudah memandang remeh mengenai bab darah wanita ini. Bab darah wanita ini cukup memberi kesan kepada ibadah seharian kita, kerana sekiranya ilmu bab darah wanita ini tidak boleh dipelajari dengan keseluruhan, maka ia akan menjejaskan kepada ibadah seharian kita. Bukan sahaja wanita yang perlu mempelajari ilmu bab darah wanita ini, malah kaum Adam juga sangat dialu-alukan untuk mempelajari bab ini, supaya ia dapat membantu kaum Hawa atau kaum wanita dan isteri-isteri anak-anak mereka kelak. Persoalan yang wujud di dalam rencana ini juga memberi jawapan yang jelas dengan hujah-hujah dan pandangan yang telah diberikan. Kaedah kajian yang digunakan di dalam rencana ini adalah kaedah yang tepat, iaitu dengan menggunakan kaedah istiqra', yang mana kaedah istiqra' ini telah memberi penyelesaian kepada masalah tempoh kedatangan haid, tempoh sekurang-kurang haid, kebiasaan haid dan selama-lama haid. Kesimpulan yang boleh saya simpulkan mengenai rencana ini adalah rencana ini turut memberi pengetahuan dan penambahan ilmu kepada masyarakat mengenai jenis darah, yang mana mengenai jenis darah iaitu darah haid, nifas dan istihadah, dan sekurang-kurangnya kebiasaan dan selama-lama tempoh datangnya sesuatu darah itu. Dan yang keduanya ialah ilmu yang diperolehi daripada rencana ini adalah ilmu mengenai tempoh haid, yang memberi pengetahuan baru kepada kaum wanita yang masih samar di dalam pengiraan tempoh haid, dan memberi peringatan kepada masyarakat di luar sana supaya wanita ini memberi peringatan kepada wanita khususnya untuk sentiasa berwaspada mengambil berat dari dalam pengiraan tempoh haid ini. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang kurang dan lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.